Oke Misti, hello guys, hello warga netizen semua, perkongsian pilihan pula. Kali ini panas, lelaki tayang gambar melancap di foto isteri. Ramai tak sangka ini yang Hafiz Muhammad buat. Oke lah guys, nak update korang juga lah kat sini. Kalau korang nak tahu pempengaruh dan usahawan Hafiz Muhammad akhirnya bersuara selepas lebih 3 bulan senyap daripada media sosial. Kalau korang nak tahu guys, dalam hantaran yang dibuat di TikTok, Hafiz mendedahkan Aina rupa-rupanya menjadi mangsa gangguan seksual seorang pengguna aplikasi X. Individu itu menggunakan gambar Aina untuk melepaskan nafsu beronani lah. Korang tahu tak guys, rasa marah dengan insiden itu, Hafiz menjejaki pelaku dan bertemu empat mata dengannya. Hafiz terkejut mendapat tahu pelaku seorang yang sangat muda. Katanya guys, jika dia mengambil tindakan lapor polis atau saman, sudah tentu masa depan lelaki itu akan musnah. Di dalam caption, Hafiz mengatakan, saya perlukan 3 perkara sahaja daripada pelaku itu. 1. Datang ke ofis saya, berjumpa saya secara direct, minta maaf dengan Aina di depan saya. Saya nak tengok permohonan maaf itu. No video, tak ada posting pasal awak, tak ada. Manakala yang kedua, dia mengatakan, saya nak awak telefon ibu awak depan mata saya, mohon maaf. Tak perlu cerita salah awak kerana saya tahu awak takut nak beritahu perkara sebenar. Mungkin ibu boleh ampunkan dosa awak. Nah guys, paling mengejutkan, Hafiz telah menghadiahkan pelaku tiket umrah supaya dia dapat memohon maaf ampun kepada Allah. Dia macam gini guys, Hafiz memberi peluang ini kerana pelaku masih muda dan mungkin ada penyakit yang perlu diubati. Selain isu tersebut, Hafiz juga menjawab kritikan netizen, antaranya mengenai video viral menengking pekerja dan kulit mukanya yang berkawah. Selain daripada itu guys, Hafiz juga menjawab kecaman netizen yang mereka menyampah apabila usahawan ini kerap menyanjungi isterinya. Assalamualaikum. Sebelum ni saya tak pernah jawab isu-isu yang jadi isu semasa, saya tak pernah jawab. Sebab saya tahu setiap perkataan yang keluar ataupun jawapan yang keluar, ada orang yang faham dan ada orang juga mungkin tak faham. Tapi kali ini saya rasa saya nak jawab ke semuanya. Dalam masa 3 bulan ni, saya langsung tak main sosial media. 3 bulan yang lepas, saya ditahan di ward atas sebabkan saya mungkin dah exhausted waktu tu. Stress level saya pun meningkat. Jadi saya decide disebabkan kesihatan tak berapa nak okey, saya decide untuk stopkan semua perkara, termasuklah tak pergi ke office, and then saya tak aktif di sosial media. Sosial media pun jarang saya buka. Yalah, 3 bulan waktu saya off sosial media ada sebab. 1, disebabkan kesihatan. Yang kedua, saya mencari direction masa depan, apa nak dibuat lagi untuk tahun-tahun seterusnya. Sebab tanggungjawab saya besar, orang yang bersama saya ramai, jadi banyak tanggungjawab yang saya kena jalankan. Perancangan saya je kena jalankan untuk masa depan pasukan-pasukan saya. Tapi dalam 3 bulan, macam-macam yang jadi. So dalam 3 bulan, perkara pertama yang saya terima pada waktu tu adalah staff saya update, ada orang buat perkara yang jijik kepada isteri saya, which is mengeluarkan air mani melancap atas gambar isteri saya. Hanya saya saja yang tahu betapa marahnya, betapa rasa dayusnya saya ketika waktu tu dalam keadaan kita di fasa yang tidak okey. Dan waktu tu, selepas saya nampak posting tu, saya letak akaun ni di apps. So awak boleh tengok apa yang dia buat, perkara jijik yang dia buat pada isteri saya. Dan saya tanya awak satu perkara, kalau awak di tempat saya, apa yang awak akan buat? Mungkin awak akan buat perkara yang sama yang macam mana saya fikir ketika 3 bulan lepas. Waktu tu saya terus decide, adalah kenalan-kenalan yang mana saya dapat kontak dia. Kesemua detail yang saya dapat, macam-macam dalam kepala ni. Sama ada boleh gerak terus ke alamat tu, saya boleh buat report polis, saya boleh buat saman waktu tu, walaupun saya tak pernah dalam hidup saya naik mahkamah, turun mahkamah, bergaduh orang, tak pernah. Tapi waktu tu saya rasa saya nak buat. Tapi bila saya melihat IC dia, nombor kad pengenalan si pelaku tu, saya tengok dia masih muda. Kalau saya buat dekat orang yang umur macam tu, umur sahabat yang masih muda ni, umur adik saya yang masih muda ni, mungkin hancur masa depan dia, malu seluruh keluarga dia. Ya, Alhamdulillah, mungkin Allah tegakkan hati saya waktu tu, bersabar, cuba memberi peluang kepada orang muda ni. Dan hari ni saya terpaksa cerita sebab kadang-kadang orang perlu tahu situasi kita baru dia faham semua keadaan. Saya hanya perlukan 3 perkara saja daripada pelaku tu. 1, datanglah ke ofis saya, berjumpa dengan saya secara direct, minta maaf
kepada Aina di depan saya, di depan mata saya, kerana saya nak tengok permohonan maaf tu. No video, tak ada record, tak ada posting dan lain pasal awak, tak ada. Saya hanya minta awak datang ke office saya, minta maaf dekat isteri saya depan mata saya. Yang kedua, saya nak awak telefon ibu awak. Saya nak awak call ibu awak depan mata saya, mohon maaf kepada ibu awak. Dan tak perlu pun nak cerita apa salah awak, kerana saya tahu awak takut untuk menceritakan perkara sebenar kepada ibu awak. Telefon ibu awak di depan mata saya, mohon maaf pada dia. Tak perlu ceritakan apa salah awak, kerana ibu awak seorang perempuan. Dan itu adalah ibu. Mintalah maaf pada ibu. Mungkin ibu boleh ampunkan dosa awak. Jika dua perkara ni awak boleh buat. Yang ketiga, saya akan bagi tiket umrah untuk awak. Pergilah ke sana. Dan insyaAllah mungkin masa depan awak atau perbuatan awak akan okey selepas tu. Bila saya tengok awak masih muda, saya nak bagi awak peluang. Kerana saya tahu mungkin awak sakit. And next, orang kata saya mengungkit. Lepas bagi bonus dekat staff, saya buat video marah-marah mengungkit. Kita kena kerja supaya kita dapat bagi 3 bulan bonus. Saya tak marah sahabat-sahabat yang melihat. Saya ingat lagi pada bulan 12, saya dah cakap tadi, saya dah bagi tahu tadi, 3 bulan saya tak aktif sosial media, saya tidak ke office. 3 bulan saya ada kat rumah, buat kerja dari rumah. Video Aina bagi bonus tahun ni, bulan 1 hari tu, tak ada kena-mengena dengan video yang saya marah-marah, kita kena kerja 3 bulan, nanti kita nak bagi 3 bulan bonus. Itu adalah video tahun 2022. Waktu Aina bagi bonus tu, ialah bila video tu dah dikeluarkan, ada orang yang menggunakan akaun TikTok nama saya Hafiz Muhammad. Dia keluarkan, dia cut dekat bahagian yang saya bising-bising tu. Jadi orang semua ingat lepas Aina bagi bonus, saya datang ke office buat video marah-marah. Tidak. Saya tak marah awak semua. Saya tak kecewa dan sebagainya. Saya faham awak hanya melihat video yang dah di-cut tu saja. Walaupun video tu pada tahun 2022. Pergilah tengok full video tu. Video 2022 tu, kenapa saya bersikap macam tu. Dan saya tak pernah marah staff saya. Saya tidak pernah mengungkit apa yang saya bagi kepada staff-staff saya. Buktinya, datanglah ke office ni. Bertanyalah keadaan dan environment di sini dan awak akan tahu jawapan sebenarnya. 7 tahun saya menjalankan bina keluarga ni, keluarga di office ni. Alhamdulillah, 90%, saya boleh kata 95% orang-orang di sini adalah orang-orang yang dah 7 tahun bersama dengan kami. Tak ada in-out staff. So itu membuktikan apa cara kerja saya, kerja tim semua. Alhamdulillah kita menghidupkan satu environment yang bagus di dalam office ni. Dan saya tak salahkan awak. Bukan salah awak. Kerana awak hanya melihat perkara yang awak nampak saja. That's why saya buat video ni untuk jelaskan semua. Dan yang ketiga, orang face shaming. Orang face shaming saya. Saya tak salahkan wartawan yang record video saya daripada tepi kan. Nampak deep scar saya ni. Saya tak marah wartawan tu. Dan saya tak marah juga sahabat-sahabat yang melihat, sebab bila saya tengok komen-komen tu ramai yang positif, ramai yang faham. Tapi bila ada satu komen yang kata, tak naklah pakai Aina, muka pengasas sendiri pun berlubang macam ni, tak payah belilah Aina. Saya rasa tak adil untuk awak bercakap macam tu. Sebab macam mana pula dengan ni? Macam mana pula dengan ni? Dan saya rasa parut yang lama ketika waktu sekolah dulu ni waktu sekolah dulu saya teruk je kawan. And susah nak hilang. Satu sebab saya tak ada masa, walaupun ada klinik kulit sendiri, saya tak ada masa nak pergi. Saya tak ada masa nak pergi sana cuci muka. Kita orang lelaki kan. So muka yang sepatutnya awak kena tengok cantik dan sebagainya, itu adalah muka isteri saya Aina. Nama ni pun nama Aina. Saya ni lelaki, sifat seorang lelaki ni malas kadang-kadang nak jaga muka ni sebagainya. Tapi Alhamdulillah dengan produk Aina, muka saya sendiri pun okey, tak ada jerawat dan sebagainya. Cuma parut-parut sekolah lama dulu. Kadang-kadang saya jealous juga tengok customer semua muka semua jadi cantik. Muka sendiri. Tapi saya syukur, saya tanya Aina, abang handsome ke? Dia kata handsome. Saya syukur juga Aina terima saya waktu sekolah dengan berjerawat banyak-banyak tu. Saya syukur Alhamdulillah. Jika face shaming tu berlaku pada saya syukur Alhamdulillah. Tapi jika face shaming tu janganlah buat kat orang lain. Mungkin orang lain tu dia orang tak ada kemampuan, tak ada duit. Dan yang terakhir sekali, orang kata saya terpaling suami. Sebab kalau pergi mana-mana, pergi naik stage ke apa ke,
tak habis-habis nak cakap dia sayang isteri dia. Oh, dialah menumpah rezeki isteri. Cringe dan sebagainya. Apa lagi skrip dan perkataan yang saya boleh ucap selain nak ucapkan rasa sayang, rasa cinta dekat Aina? Saya bangun pagi, saya celik isteri saya. Saya ke office, pegang tangan isteri saya. Saya balik daripada office, dekat rumah pun dengan isteri saya. Saya menang itu, menang ini pun semua isteri saya. Bersama-sama dengan Aina. Tak pandai nak cakap benda-benda lain, tak pandai nak ucap kata-kata lain selain rasa sayang yang jujur ni pada dia. Memang saya nak semua orang tahu diri ni lelaki yang lemah ni, hamba Allah yang lemah ni terlalu sayang dekat Aina. Itu isteri saya. Dah berkahwin, ada anak 2. Bila saya cakap depan orang ramai, saya ucapkan kata sayang, saya mengaku kejayaan ini adalah berpunca daripada dia. Dia pun happy bila balik rumah. Dia kata, abang, sweetnya ayat tadi itu perkara yang saya nak. Apa salah saya? Dan saya tak biasa pergi event-event ni. Saya tak biasa nak pergi event-event mewah, pakai kod-kod mewah. Saya tak biasa. Hidup saya setiap hari memang dengan isteri dan anak-anak saya. Kalau tak pun dengan staff-staff saya, customer saya. Saya tak biasa buat PR dengan orang ke create networking orang tak pandai. Jadi bila saya pergi ke atas pentas, menang sesuatu dan sebagainya, apa lagi saya boleh cakap? The true story is, the true words is, ini milik isteri saya. Saya ni lelaki yang menumpah rezeki isteri saja, itu je. Skrip dan kata-kata yang saya mampu cakap. Perkataan lain saya tak pandai nak cakap. Dan apa yang dah jadi 3 bulan ni, walaupun saya ni berdiam diri, tak on langsung sosial media, saya pun tak tahu kenapa benda-benda tu jadi. Mungkin ada hikmah, melatih kesabaran dan sebagainya. Tapi saya syukur ramai yang menyokong, ramai yang komen-komen yang positif. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat. Dan short film Misi Aina, ada orang kata juga, kan ramai yang tengok. Alhamdulillah, ramai yang komen positif. Alhamdulillah. Tapi adalah segelintir yang cakap short sendiri. Short film tu bertujuan untuk saya latih skill. Saya nak tunjukkan kepada tim-tim saya yang kita berkebolehan, kita ada kebolehan untuk produce satu short film, and next mungkin film. Tim-tim saya kan bisnes online, berniaga online. Jadi dengan skill yang saya ada, pasukan-pasukan staff-staff saya ada, bolehlah saya melatih dia orang. Jadi saya buat short film tu bukan short sendiri. Saya buat kerana saya nak explore. Ada skill tu, yang skill tu saya boleh pindahkan kepada tim-tim saya. Harap sangat apa yang saya cuba terangkan ni bukan untuk saya clear nama saya, tidak. Tapi saya rasa saya ada hak, and awak juga, sahabat-sahabat saya di sosial media, saya nak bersahabat baik dengan awak. Sikit pun saya tak nak kita ni ada salah faham, bergaduh, tak nak. Awak yang banyak menyokong. Saya sedar diri selama ni awak yang banyak menyokong. Jadi saya kena terangkan. Ada orang datang nak kawan dengan kita, mula-mula awal-awal kenal tu bergaduh, salah faham dan sebagainya. Ada orang yang nak berkenalan dengan kita dengan cara yang baik. So alhamdulillah saya terima. Dan saya di sini takkan pernah berhenti untuk bekerja, terus memberi manfaat untuk menghargai semua sekali sahabat-sahabat saya di luar sana. Dan maaf kalau ada terkurang daripada video ni. Dan tak ada perkara lain yang saya nak selain nak bersahabat dengan awak semua. Kejayaan demi kebahagiaan.